Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 7 hari bulan Oktober 23, 21 Rabiul Awal 45, kita teruskan pengajian kita tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bincangkan ayat 79 sehingga ayat 82. 79 82. Ayat ini amaran Allah Azza wa Jalla kepada pendeta-pendeta Yahudi yang mengubah isi kitab Taurat, mengubah ayat-ayat Allah. Tuhan kata lain, dia tukar benda lain. Mereka juga membersihkan diri, konon-kononnya dia tak masuk neraka kecuali sehari dua aja. Kemudian Allah Ta'ala bagi amaran, siapa dia syirik maka gugurlah amalannya, kekal dalam neraka. Nak selamat hanyalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka je orang yang selamat. Jadi para jemaah sekalian, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada pimpinan, jawi muka surat 25. Muka surat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lilladzina يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Balik kepada ayat kita. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Kecelakaan besar
Ada ahli tafsir kata wailun, neraka lah, wadi, lembah dalam neraka yang paling teruk sekali, itu dia panggil wail. Ataupun kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Dia berbeza Quran dengan Taurat. Quran Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata, aku turunkan Quran, aku jaga dia, tak boleh nak ubah, tak boleh. Tapi Taurat tidak dijamin. Karena itu dia menjadi permainan puak-puak ahlul kitab, pendeta-pendeta Yahudi duk main dengan ni. Dia fawailun ay halakun azim, kebinasaan besar, wa azabun hail, dan azab yang sangat dahsyat akan menimpa penyeru-penyeru kesesatan dari kalangan Yahudi yang kerja dianya mengubah isi kitab Taurat. Yaktubunal kitaba bi aidihim ay fayakhutuna bi aidihim asya' batila mukhtalaqah. Dia tulis benda-benda karu, lepas tu dia kata daripada Allah. Thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian mereka berkata ini adalah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Ya, dia naklah habuan dunia koho-koho sikit-sikit, dia sanggup menukar kitab Allah. Dia kata daripada Allah. Kalau dia kata hak dia, orang tak dengar. Dia kata daripada Allah. Jadi adalah orang-orang yang terpengaruh, akan ada orang terpengaruh. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Ai innahum innama qalu bidzalika iftira' wat tazwir. Mereka mencipta persepsi, kata orang, wat tazwir, dan memutabalik fakta, li ajli ghayatin khasisatin, karena keuntungan yang sedikit, wahiyal husulu ala makasiba dunyawiyah, iaitulah mereka akan hasil dapat habuan dunia yang sikit. Jadi beratlah kita hari ni pun, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ubah Quran, tapi mereka memutarkan tafsir Quran. Ini umat Muhammad, dia tak boleh ubah Quran, tapi dia boleh ubah tafsir Quran. Tapi mereka juga berani mereka-reka hadis palsu, ambil hadis palsu nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata inilah kecelakaan besar yang berlaku di atas dunia ini. Reka hadis palsu kata hak Nabi. Ini bahaya. Ini perkara yang berbahaya, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok belakang ayat. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka. Biasanya kalau kata tulis dengan tangan lah, mana kecuali orang tak ada tangan, dia tulis dengan kaki. Tapi itulah dia panggil rutin ya, biasanya tulis dengan tangan. Kalau kata tulis dengan tangan, maka dengan mulut. Dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Tengok nota. Orang-orang Yahudi, yakni pendeta-pendeta dan penulis-penulis kitab Taurat,
telah melakukan 3 jenayah besar. 3 jenayah besar. Yang pertama, meminda isi kitab Taurat dengan mengubah keterangan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalamnya. Kalau ada sifat Nabi, dia tukar supaya orang tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecelakaan besar. Yang kedua, berdusta atas nama Allah dengan rekaan-rekaan yang mereka tulis itu. Yang ketiga, mengambil upah atas kerja-kerja jenayah yang dilakukan itu, kerana itulah Allah Ta'ala janjikan mereka dengan azab wail, neraka yang begitu dahsyat. Kata Abu Anas, tulis, berkata Abu Anas, bahayanya kumpulan ini kalau dalam agama Yahudi ada pengubah kitab Taurat, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pereka hadis palsu. Ini bahaya. Dia reka hadis palsu, tipu orang atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memutablikkan tafsir Quran mengikut hawa nafsu. Kita mengatakan itu juga berbahaya. Tapi bahaya ahli kitab, dia tukar kitab terus. Kalau ni tak tukar kitab, dia reka kitab. Reka hadis palsu, dia reka kitab lah. Jadi kita jangan jadi pereka kitab, kita hanya mereka fashion, pakai apa tu syariah, tutup aurat. Kita reka kereta nak buat macam mana boleh, tapi nak reka syariah la wa alfula, tidak sama sekali. Baik para pelajar, kita pindah ke ayat yang ke-7, yang ke-80. Jadi kebinasaan sekejap. Kebinasaan tadi 2 sebab. Yang pertama, dia tulis Taurat, memutablikkan. Sebab yang kedua, mereka makan haram. Hasil daripada kerja-kerja pembohongan itu, dia dapat habuan. Cik itu. Mari kita pergi ayat 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Ini dia panggil Yahudi suka bersihkan diri, suka gilak body. Konon-kononnya mereka ini hamba Allah Ta'ala yang terpilih. Kalau masuk neraka berapa hari je, sehari 2 ya. Hai, mai buat kapi ni pening kepala kita bang. Pening ke tak pening? Coba tengok. Dia panggil muhasabah. Al-Munasabah. Munasabah ayat 80 dengan 79. Ba'da an zakarallahu ta'ala tahrifahum at-Taurah. Ayat 79 Allah Ta'ala nyatakan mereka telah mengubah Taurat, ubah perjalanan Taurat. Dan Allah nyatakan sebab-sebab jenayah mereka itu kerana nak ambil habuan dunia, nak boleh projek, boleh subsidi, boleh bantuan, sanggup diubah ayat Allah. Maka ayat 80 ni mereka membersihkan diri. Konon-kononnya dia ni orang tak ada masalah apa, maka dia telah kumpul 2 perkara. Perkara yang pertama, jenayah yang pertama, apa dia? Tukar ayat Allah. Jenayah yang kedua, mengatakan dia ni disayangi oleh Allah, kalau masuk neraka pun sehari 2. Tengok ayat. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Tengok pelajar, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih dalam Bukhari,
Nabi kita bersabda, tengok hadis, lamma futihat Khaybar, Nabi pergi Khaybar. Khaybar ni tahun berapa? Nah, lagi kitab kita ni menarik, dia tulis semua tahun-tahun sirah Nabi, mudah untuk kita nak faham. Nabi pergi Khaybar tahun yang ke-7, tanda tahun ke-7, setelah menawan kubu pertahanan Yahudi. Tiba-tiba Yahudi hantar mari kambing, pohon kambing ni ada racun, nak suruh Nabi makan. Allahu Akbar. Nabi ada mukjizat. Allah Ta'ala beri wahyu bahawa, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu jangan makan kambing itu ada racun. Jangan makan kambing itu ada racun. Nabi bersabda, ijma'uli man kana hahuna minal yahud. Nabi kata pergi panggil ketua-ketua Yahudi mari sini. Sebab mereka yang kena nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Rasulullah, inni sa'ilukum an syai'. Yahudi, aku nak tanya kamu sesuatu. Mu janji tak nak cakap benar, nak jawab betul? Oh, janji, ya tak? Janji Yahudi ni. Qalu na'am ya Abul Qasim. Nabi bersabda, man abukum? Siapa dia ayahmu? Tok nenek kamu siapa? Keturunan yang dari mana? Qalu abuna fulan. Dia tipu. Dia kata keturunan dia mari sini-sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kazabtum, bohong kamu. Bal abukum fulan. Tok nenek kamu orang ni. Mereka jawab, sadaqta wa barirta. Benar apa yang awak jawab. Tengok Yahudi penipala sungguh. Dia tak mau cakap betul. Boleh dia pun tablik. Dia kata ayah dia fulan, Nabi kata bukan ni. Nabi tanya lagi. Sekali lagi aku tanya, mu nak cakap betul ke nak kelentong? Yahudi kata, kita cakap betul lah. Kalau cakap kelentong pun Tuhan tahu lepas ni. Macam tadi Nabi bertanya, man ahlun nar? Siapakah ahli neraka? Faqalu nakunu fiha yasiran. Ni lan tamassana nar illa ayyam ada. Kami masuk neraka kejap, summa takhlufuna nabi, kami keluar, geng awak pula masuk. Sedap dia kata Nabi masuk neraka, ganti tempat dia. Ini celaka punya Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsa'u fiha. Nabi kata tidak, celakalah kamu duduk neraka tu, la nakhlufukum bihada, kami tak akan ganti kamu. Aku duduk syurga, masuk neraka. Allahu Akbar. Dua soalan. Soalan yang ketiga, aku tanya yang ketiga, mu cakap betul? Betul. Nabi tanya, ma hal ja'altum fi hadza syah sum, dalam kambing ni, kambing golek ni, kambing panggang ni, ada racun? Qalu na'am, ya. Dia mengaku dia nak racun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hamalakum ala zalik, kenapa kamu buat? Kenapa letak racun dalam makanan ni? Kenapa? Qalu aradna in kunta kadzaban nastarih minka. Kalau tuan ni pembohong, ngaku jadi nabi, relaxlah kita hari ni, mati awak. Wa in kunta nabiyyan lan yadurrak. Kalau mu nabi tak mudarat. Maka ni ataupun mu tahu wahyu ada. Pandai Yahudi jawab. Awak main Yahudi tak gerak kita. Tak. Hadis ni dalam Bukhari. Mana ceritanya? Dia masih lagi mengatakan dia masuk neraka sekejap, lepas tu dia keluar, orang munyi pula masuk. Punyalah harunya Yahudi ni. Itu dia kata siapa? Kata Yahudi yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Baik, boleh. Kalau nak dengar cerita lagi panjang, maka Allah suruh tanya, qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda.
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi, adakah kamu sudah mendapat janji, sudah ada MOU dengan Allah, supaya dengan itu Allah Ta'ala tidak menyalahi janji, membuat MOU juga dengan Tuhan. Kamu masuk neraka 2-3 hari, keluar balik, lepas tu orang masuk, ada MOU. Kalau bahasa kita lah, MOU lah tak, perjanjian. Allahu Akbar. Mana ada MOU-nya? Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi kita tanya, mu ada buat perjanjian dengan Tuhan ke? Kalau ada dah, beres lah, boleh terima lah kata-kata kamu tadi, sebab Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau apa? Hanya kamu mengatakan atas nama Allah Ta'ala sesuatu yang tidak kamu ketahui. Oh, ni yang betulnya tataqawwalun, buat-buat kata atas Allah Ta'ala dengan batil. Kamu mencipta kata-kata sendiri, buat undang-undang sendiri, lepas tu nisbah kepada Allah. Ini satu jenayah yang besar. Dia panggil jenayah besar. Apa tak jenayahnya? Buat atas nama Allah. Kita hari ni pun jangan main-main duk sandarkan kepada Allah, sandar kepada Nabi, benda yang tidak diajar oleh Nabi. Ini juga satu jenayah dalam agama. Baik, kita pindah ke ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuh. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Sesungguhnya siapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka merekalah ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Ayat ini sekali lagi munasabah dengan ayat sebelum. Tatkala Yahudi kata lan tamassanan nar, kami tidak disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari, kazzabahumullah, Allah Ta'ala bohongkan kata-kata mereka. Orang kata berlawak, bahawa Allah menceritakan Allah Ta'ala yang buat keputusan, bukan Yahudi buat. Bukan angan-angan, bukan cita-cita kamu, bukan dakwaan kamu yang batil, tetapi undang-undang ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Mu jangan berani-berani. Maka Allah jawab, bala man kasaba sayyi'atan ay laisal amru kama tamannaitum ya ma'syaral yahud. Urusan ini bukan seperti yang kamu harapkan, tetapi siapa yang kafir, maka gugurlah amalan dia. Siapa dia syirik, gugur amalan dia, kekal dalam neraka dia. Tulis ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 1, 2, 3. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Bukanlah angan-angan kamu dan juga bukan angan-angan ahlul kitab. Man ya'mal su'an yujza bih. Siapa dia buat jahat, Allah balas. Wala najid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Tidak ada bagi mereka lain daripada Allah Ta'ala penolong, pembantu, tak ada. Kalau Tuhan tak tolong, habis. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Sesungguhnya dan ia diliputi oleh kesalahannya itu, air dosa-dosa dia telah menyelaputi hati mereka. Bila hati telah dikuasai oleh dosa, dia jadi hitam, tak akan tembus lagi cahaya iman dalam hati, maka mereka akan mati sebelum bertaubat. Allahu Akbar. Sayyi'ah sini dengan mana syirik, kata Ibnu Abbas. Tengok ni, man kasaba sayyi'atan bermakna syirkan. Siapa dia buat syirik, hilanglah amalan dia. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
maka merekalah ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Yahudi ni dia putar belik, dia kata bukan dia masuk mentah ya. Masuk sekejap je, lepas tu awak mari pula. Allahu Akbar, bijaknya Yahudi. Bijak tak bijak Yahudi, bagi putar belik. Baiklah, kita ambil ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat 82. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini ayat ini sebalik. Itu dia panggil uslub Qur'ani. Allah Ta'ala sebut yang jahat, dia akan sebut yang baik. Dia sebut yang kafir, dia akan sebut yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, alladzina saddaqu wa aqarru, orang yang membenarkan dengan hati dan iqrar dengan lidah, wa saddaqu zalika, dan membenarkan dengan segala anggota dia tentang Allah Azza wa Jalla, wa amilus salihat, serta beramal saleh. Apa dia amal soleh? Tanda ni pelajar. Setiap amalan tak jadi soleh kecuali mesti lengkap dua syarat. Syarat yang pertama, amalan itu ikhlas kerana Allah. Syarat yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu, ikut Nabi. Mutaba'atun Nabi, ikut Nabi, baru jadi amalan itu soleh. Ataupun dia kata syarat qabulul amal, syarat Allah Ta'ala nak terima amalan kita ni, dua syarat juga sama yang tadi. Syarat yang pertama, kita buat kerana Allah, ikhlas. Syarat yang kedua, kita kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil mutaba'atun Nabi. Kita ni kadang-kadang tengok ramai pendakwah-pendakwah, imam-imam, sedap dia. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi, ya Allah rezekikan kami ikut Nabi, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Nak ikut lagi dalam doa. Tapi belum dia berdoa tu nyam zikir 4 km dengar, regah lah. Kita kata ikut Nabi apa? Itu dia panggil kontra di antara permohonan dengan amalan. Kita kena betul amalan kita, channel kita, baru kita doa tu betul. Kalau tidak, orang panggil doa separuh jalan, separuh lagi tak ikut doa. Allahu Akbar. Ingat balik, siapa yang beriman, beramal soleh, apa dia dapat? Ulaika ashabul jannah, mereka lah ahli syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, ya Allah jadikan kami dari kalangan mereka. Mereka mana? Mereka yang beriman, yang beramal soleh, yang akan kekal dalam syurga dan bebas daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Tengok dalam ayat tadi, ayat 81, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat 82, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sama dua-dua, kekal belaka, kekal sana, kekal sini. Kita nak yang kedua, jangan ambil yang pertama. Alhamdulillah, tamatlah tafsir ayat kita secara ringkas. Nak panjang boleh, nak ringkas boleh. Kita ambil hak ringkas. Nah, ambil hak panjang tak habis. Baik, para pelajar, undur balik kepada ayat yang pertama. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Tengok ayat 79. Ada 3 kali wail. Perhati tengok. Kalau kita tak sebut, dia orang tak perhati, tak celik mata. 3 kali. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Fawailul lahum mimma kataba aydihim.
Wa wailul lahum mimma yaksibun. 3 kali wail. Kenapa? Ni. Yang pertama kita nak bagi makna al-wail. Wail tu makna apa? Wail. Jangan baca kod Melayu, bahaya. Biasanya kalau Melayu ni, kalau orang nama Ismail, dia tulis wail. Waw, ya lam. Betul tak? Wail. Haji wail, Ustaz wail. Jangan baca tu. Ni wailun. Jangan baca wail gitu. Sudahlah, orang nama wail kena. Wailun. Dalam kitab Syangkiti rahimahullah, dia tulis wailun ay wadin fi jahannam. Satu lembah dalam neraka jahannam. Kata di ba'dul ulama, tasta'idu jahannam min harrihi. Neraka pun minta berlindung Allah Ta'ala daripada kepanasan wail tu. Neraka tu panas dah. Wail ni, wadi dalam neraka jahannam sangat panas. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka wail dan semua jenis neraka lah. Tak mahu kita. Neraka wail ke, neraka sakar ke, banyak nama neraka. Kata ulama tadabbur dan juga ulama lughah, ja'at ta'bir bil jumlatil ismiyah. Kenapa Allah Ta'ala gunakan jumlah ismiyah? Fawailun. Apa yang tengok ayat? Fawailul lillazina, fawailul lahum, wa wailul lahum. 3 kali wail. Dilalatan ala thubuti wad dawam. Ayat ini menunjukkan bahawa undang-undang ini, hukuman ini kekal di atas orang-orang yang syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ini cukup berbahaya kita. Wa nukirat. Tulis. Isu yang kedua, wa nukirat. Kenapa dinakirahkan wailun? Tidak kata al-wail, ada alif lam, tak ada alif lam. Itu dalam bahasa Arab kalau kata nakirah, dia tak ada alif lam. Wailun lit ta'zimi wat tahwil, kerana nak membesarkan wadi yang dahsyat ini, wat ta'zim wat tahwil, dan nak menakutkan kita. Bila kata wailul lahum, celaka, wadi dan lembah dalam neraka jahanam yang begitu panas, itu dia panggil tujuan dinakirahkan kalimah wail. Dan kenapa Allah ulang 3 kali? Tak cukup ke sekali? Tanda ni pelajar. Wa faidatu tikrari dzikril wail fil kasab. Allah Ta'ala ulang balik. Mula-mula wailun, celaka bagi orang yang menulis. Yang kedua, wailun bagi orang yang telah menggunakan kedudukan dia untuk meraih harta dunia. Yang ketiga, wailun, celaka bagi orang yang telah mengambil duit cara haram. Ini maka kata ulama, diulangnya 3 kali dalam usaha yang mereka buat, bahawa setiap perbuatan itu satu dosa. Dosa ubah Taurat, 1. Dosa jual ayat-ayat Allah Ta'ala dengan mata benda dunia, 1. Dosa mengambil habuan itu, 3. Maknanya fafihi daf'un lil iham wa izalatul lisyubhah. Ayat ini menolak sebarang keraguan. Kenapa ulang 3 kali? Jawabnya, ulang 3 kali kerana 3 kriteria, 3 kategori jenayah yang dibuat oleh Yahudi. Jadi kalau kita dia ubah Taurat saja, 1 dosa. Putar beli ayat, ambil habuan dunia, 1 dosa. Ambil terima bayaran pula, 1 dosa. Jadi kita kena ingatlah para jemaah sekalian, kita jangan duk tengok Yahudi je, kita kena tengok kita juga. Adakah kita tafsir Quran mengikut otak kita? Adakah manusia yang mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut nafsu dia reka hadis? Maka semua ini kecelakaan besar. Wailun, celakalah bagi orang-orang yang seperti ini. Allahu Akbar. Allah nas'alullah al-afwa wal afiyah. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata apa? Dalam ayat yang sama, ada yaktubun,
yaktubun summa yaqulun mimma yaksibun. 3 kali, 3 pecahan. Mula-mula dia tulis, lepas tu dia kata, dia bercakap, dia jual ayat Allah, lepas tu dia terima habuan. Jadi 3 kali wail kerana 3 dosa jenayah yang mereka buat. Wallahu alam. Kita pergi kepada yang kedua pula, masih lagi dengan ayat yang sama. Fawailul lil ladzina yaktumul kitab. Kata di ulama tafsir, al-halak wal azabus syadid, kebinasaan, azab seksa yang dahsyat, al-uqubatul azimah, orang panggil azab seksaan yang besar, liman harrafut taurah, bagi mereka yang telah mengubah ayat Taurat dengan tangan mereka. Mereka telah mengubah sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab Taurat. Dan di antara lagi kebinasaan mereka kerana mereka ambil rasuah. Jadi kerja rasuah ni memang perangai Yahudi. Dia rasuah pemimpin, rasuah orang Turaga ni, semua rasuah-rasuah tak ada, dilindungi di atas nama agama, atas kepentingan agama. Maka kita mengatakan, inilah kalau kata penunggang agama yang sebenar, yang menjadi pelopor kepada penunggang agama atas dunia, Yahudi. Lepas tu Yahudi lah mari ajar kepada orang Islam supaya tukar ayat-ayat tafsir ayat-ayat Allah ataupun tukar hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, digireka sendiri. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup dahsyat. Itu 2. Faedah yang ketiga, faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, ayat wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa masa sedikit, beberapa hari. Ini adalah satu mazaimul Yahud, sangkaan buruk Yahudi. Kononnya mereka tak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Ada yang mengatakan paling maksima 40 hari. Sebab apa? Sebab tempoh dia sembah anak lembu 40 hari. Nabi Musa kan pergi munajat 40 hari. Geng-geng Musa Samiri buat lembu di kampung 40 hari. Dia kata paling lama 40 hari je. Ada kata dah seminggu ya, 7 hari ya. Kerana umur dunia ni, ini sangkaan Yahudi yang jangan percaya. Lianna umar ad-dunya fi za'bihim 7,000 sana. Umur dunia ni 7,000 tahun. Jadi siapa dia kena 7 hari keluar neraka kosong, orang Islam pula kena masuk. Punyalah putar belik buat Yahudi. Cerita umur dunia berapa-berapa ni, waktu anak muda-muda dulu, kita ni suka mengkaji sejarah. Ini antara minat Abu Anah daripada budak lagi, suka baca sejarah. Apa kata loni popah loni kita pergi. Bila anak sampai Madinah, di antara yang terawal yang saya usahakan, cari sejarah Madinah. Masa tu payah tahu, payah nak dapat maklumat sejarah, payah. Arak ni kerah masa tu, belum lagi ada keterbukaan macam lo ni, tak ada Facebook ni. Nak jumpa tempat-tempat sejarah tu bukan main susah kita. Masuk kapur, rokah bukit naik, panjanglah ceritanya. Di antara sejarah yang kita baca zaman muda dulu, dia kata umur dunia ni 5,000 tahun. Adalah dalam kitab, malah sebut dah nama kitab, tak orang lagi percaya. Jadi keluarlah teori-teori dari kalangan sekumpulan pendakwah. Masa tu nama dia Arkam. Dia waktu kita ni tunjuk dah, kita dunia ni akan sekian-sekian. Kita kata teori apa yang Allah Ta'ala tak beritahu ke Nabi SAW, tiba-tiba awak boleh tahu di akhir zaman. Kita kata lah. Sebab mari daripada mana? Yahudi kata 7,000. Ada hadis palsu pula kata 5,000 tahun. Kiralah daripada awal dulu sampai ke bawah. Allahu Akbar. Nasib baiklah kita ni Allah Ta'ala selamat. Anak ni kalau sebut nama sekarang ni seorang penulis masyhur dia mari ambil kita sini.
Dia pusing semua beberapa tempat strategi pusat dakwah dia. Pergi sampai ke Sungai Penchala. Main. Oh, kalau ikut puak tu pak dalam ni. Dia tak main sikit-sikit. Jangan marahlah, itu sejarah. Jadi nak ceritanya, Yahudi kata dunia 7,000 tahun, kita duk belajar dulu 5,000 tahun dia punya umur dunia. Mari orang putih pula lebih tolol lagi, dia kata kiamat akan berlaku pada 2012. Percaya tak percaya? Percaya orang masa tu. Dah 10 tahun berlalu, tak kiamat lagi. Kita kata kiamat ni kuasa Allah, bukan kuasa kita. Maka karutlah teori Yahudi yang mengatakan sangkaan dia masuk neraka beberapa hari je. Ada kata 7 hari sebab umur dunia 7,000 tahun. Kita kata siapa dia agak bagi tahu kamu 7,000 tahun. Allah Ta'ala tak bagi tahu, awak boleh tahu. Inilah di antara kepelikan yang berlaku dalam dunia hari ini. Kita percaya. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat qul attakhaztum indallahi ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat ini tanda belajar. Dia panggil husnu mujadalatul Quran. Cara Quran nak ajar kita berhujah dengan orang bukan Islam, iaitu kita kena pegang kepala dia, pegang poin yang tak boleh buat. Yahudi kata dia masuk neraka beberapa hari. Mu tanya dia, Allah suruh kita tanya, attakhaztum indallahi ahda. Kawan Yahudi, kamu dah buat MOU ke dengan Allah mau masuk neraka 7 hari atau 40 hari tadi? Ada MOU? Tak ada. Ada dalam kitab Taurat? Tak ada. Habis mana kau ambil? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Manakala kamu tak ada hujah, bermakna kamu hanya tipu, reka-reka ke atas Allah Ta'ala yang kamu pun tak tahu. Jadi Allah Ta'ala, maka ini ayat cara mujadalatul Quran. Allah Ta'ala ajar uslub kita nak bermujadalah dalam Quran, supaya kita kena pegang poin, supaya biar orang tu tak nak lari. Jadi sebab Allah kata apa? Falan yukhlifallahu ahdahu. Allah Ta'ala tak mungkir janji. Kalau mau janji, Tuhan tunaikan. Jadi kalau kerana kamu tak berjanji, tak adalah. Sebab janji Allah Ta'ala ni, dia boleh tunai janji dengan 2 sebab. Tulis apa? As-sidqu wal qudratu. As-sidqu wal qudrah. Benar dalam perjanjian, ada kuasa untuk melaksanakan. Itu barulah, itu janji Allah. Allah Ta'ala dia benar cakapan dia. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Dan Allah Ta'ala kuasa untuk laksanakan. Yang dunia ni jadi huru-hara sebab apa? Sebab ada orang suka berjanji. Berjanji tu kat Allah, buih mulut, janji sana, janji sini, nak buat tu, nak buat ni. Rupanya janji bohong, janji palsu. Bila kita tahu mereka bohong, setelah beberapa tahun mereka berjanji, Allah Ta'ala beri peluang untuk dikenali manhum, siapa mereka, baru kita tahu. Jadi di sini kita boleh kenal orang setelah mereka berjanji, mereka tak tunai, benar. Dan satu lagi, ada kemampuan untuk melaksanakan, maka Allah Ta'ala beri peluang kepada kita berkuasa untuk kita lunaskan janji-janji yang telah kita tabur selama ini. Kita mengatakan itulah bahayanya berjanji kalau tak ada kuasa. Sebelum kita berjanji, tengok kalau ada kuasa, mampu tak mampu. Wallahu alam. Hati-hati kita dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat, kerana itu ahdun, satu ikatan yang Allah Ta'ala letak di atas kepala orang yang berjanji. Yang terakhir, yang kelima, akhir ayat yang kita baca, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kita dah sebut tadi, amal soleh itu apa dia? Mesti ada 2, ikhlas dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan annal iman wahdahu la yakfi lidukhul jannah. Beriman saja tak cukup untuk pergi ke syurga. Saya beriman, maya tidak, la. Dia beriman, tutup auratnya tidak, la.
Jadi ataupun dia buat amal saja tak beriman juga tidak boleh. Maka dua-dua ini kena beriman. Kerana itulah ayat ini nak menolak menolak kepercayaan munafikin. Orang munafikin dia mengaku beriman tapi dia tak buat amal. Dia pergi solat tapi dia tak beriman. Ingat ni, orang munafikin mengaku tak buat tak mengaku. Tu lihat weh. Orang munafik, falsafah munafikin, mengaku tak buat. Yang kedua, buat tak mengaku. Apa dia maksudnya? Dia mengaku beriman tapi dia tidak buat amal secara ikhlas. Ataupun dia pergi solat tapi dia tak mengaku beriman. Itu munafik, wal'iyazubillah, cukup dahsyat. Maka kita nak selamat, kita kena beriman, percaya dengan hati dan beramal dengan anggota. InsyaAllah barulah kita selamat. Orang mukmin beriman dan beramal. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi di kalangan hamba-hambamu yang beriman, yang beramal soleh, yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat mana kita mampu. Kalau tak mampu, kita istighfar kepada Allah azza wa jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita insya-Allah kita akan sambung ayat kita yang dalam siri yang akan datang besok, bermula ayat 83 sehingga ayat 86 kalau cukup masa. Tak cukup kita cut. Jadi tanda itu ayat 83 sehingga ayat 86. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.